Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk kelas ataupun kuliah kita pada minggu kelima. Sekarang ni dah minggu keempat ke lima? Kelima betul, minggu kelima. Terima kasih kepada 113 orang. Saya rasa ada juga yang tak hadir ni hari ni. Apa masalah tak tahu. So saya nak ingatkan ketua kelas untuk nanti jangan lupa untuk ambil kehadiran. Jadi semalam saya ada berjumpa dengan penyelaras dan dia kata ada student kenegaraan daripada kelas lain lah, mungkin kelas penyelaras sendiri. Dia kata ada student komplain sebab dia ambil kehadiran tak buat macam kita saya buat backup melalui Google Form. Penyelaras dia guna yang MyGuru automatik. Kalau siapa yang masuk kelas melalui MyGuru, dia akan detect automatik apa kehadiran dia. So dia tak buat Google Form. So ada student komplain lah. Sebab dia kadang-kadang dia orang tak dapat nak masuk melalui MyGuru kan. Nak masuk MyGuru pun lambat dan sebagainya. Jadi saya buat inisiatif saya sendiri. Jadi kita wajib ketua kelas pada tiap-tiap minggu dia ambil kehadiran melalui Google Form. Jadi kita selamat lah. Isi melalui Google Form dan juga kita ada dua, satu automatik melalui MyGuru dan juga satu melalui Google Form. Jadi siapa yang tak isi Google Form tu, dia memang masalah. So kena tengok, bila ketua kelas masuk Google Form, bagi link kena isi, wajib isi sebab kehadiran sangat-sangat penting lah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan teruskan dengan kuliah kita pada minggu kelima. Iaitu saya share. Ya. Okey, untuk kuliah pada minggu kelima, kita akan sentuh berkenaan dengan topik perjuangan kemerdekaan melalui semangat nasionalisme. Jadi apa yang kita akan sentuh dalam topik ini adalah berkenaan dengan perjuangan kemerdekaan. Macam mana tokoh-tokoh dulu-dulu ataupun tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan membuat ataupun melaksanakan gerakan-gerakan untuk perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, perjuangan dan idea-idea semangat kekuasaan melalui akhbar dan majalah. So benda-benda ni akan masuk dalam kuis lah. Akan masuk dalam kuis dan juga untuk final assessment ataupun final exam kita tak penyelaras tak buat meeting lagi, dia tak bagi open notice lagi untuk apa tugasan yang perlu kamu buat untuk final assessment lah. Okey, yang ketiga kita tengok kita akan sentuh berkenaan dengan gerakan berpersatuan yang macam mana persatuan-persatuan ni menuntut ataupun buat gerakan untuk menuntut kemerdekaan. Yang keempat, Persatuan Melayu ataupun Malayan Union. Kelima, Persekutuan Tanah Melayu, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Yang keenam, kemunculan parti-parti politik di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir adalah rundingan kemerdekaan sebelum kita mendapat kemerdekaan secara rasmi. Okey, kita terus kepada topik iaitu perjuangan kemerdekaan melalui semangat nasionalisme. Kita tengok ada tiga etnik utama lah. Ada tiga etnik utama dalam negara kita, iaitu yang pertama etnik Melayu. Semangat nasionalisme bangkit melalui tiga peringkat. Yang pertama peringkat agama, iaitu pada 1906 hingga 1926. Yang kedua peringkat sosial dan ekonomi 1926 1938 dan yang ketiga adalah peringkat politik iaitu 1938 sampai 1957. 1957 ni sampai kemerdekaan lah. Okay, untuk etnik Cina, semangat nasionalisme bangkit melalui situasi yang berlaku di China, iaitu kekalahan tentera Cina kepada Jepun pada 1894-1895. So ni adalah perang Jepun Cina lah satu. So dia bangkit melalui semangat ni lah. Gerakan pembaharuan 100 hari di China, gerakan revolusi menjatuhkan Maharaja Cina. So berkait rapat dengan peristiwa-peristiwa ni. Jadi rakyat ataupun etnik Cina di Malaysia ni dia semangat untuk melawan ataupun melawan penjajah ni, dia berkait dengan semangat-semangat ataupun situasi yang berlaku di tanah besar Cina kat sana. Yang ketiga adalah etnik India, semangat nasionalisme bangkit melalui situasi yang berlaku di India.
sama juga dengan etnik Cina lah, iaitu gerakan GUARD, iaitu ingin menghalau British dari India, sebab British juga telah menjajah India sama macam kita. Sebab itulah kita punya sistem orang cakap sistem undang-undang, sistem pentadbiran lebih kurang sama dengan kerajaan India ataupun negara India. So mahkamah dari segi undang-undang, semua dari segi perlembagaan dia lebih kurang sama dengan negara India, sebab kita bekas tanah jajahan British sama dengan negara India. Yang kedua, peristiwa ataupun situasi yang kedua adalah mendukung falsafah Satyagraha, iaitu menentang tanpa keganasan yang diilhamkan oleh Gandhi. So Gandhi adalah orang yang satu tokoh yang besar lah dekat India, iaitu semangat nasionalisme yang masyarakat India ni bermula daripada perjuangan Gandhi ya. Nampak slide tak? Nampak Nampak. Okey, penyebaran idea nasionalisme melalui akhbar dan majalah. Kita tengok kalau kita tengok dekat sini ada beberapa akhbar, iaitu akhbar Al-Iman, diterbitkan oleh Syekh tema ataupun fokus utama akhbar ni adalah penulisan Al-Iman bertanggungjawab menyampaikan idea-idea kaum muda, menuntut pembaharuan dan menasihatkan orang Melayu untuk memperbaiki diri. Ini adalah antara fokus utama akhbar Al-Iman. So melalui akhbar ni lah kita orang cakap idea-idea ataupun semangat nasionalisme ni dikembangkan kepada seluruh rakyat ataupun kaum Melayu dalam negara ataupun di tanah Melayu pada ketika itu. Yang kedua adalah Al-Ikhwan. Kalau tak silap saya, dalam soalan kuis ada naik benda ni. Ada naik. Saya tak ingat soalan macam mana. Tapi ada lah. So kena take note lah. Okey, yang kedua adalah Al-Ikhwan, diterbitkan oleh Syekh Al-Hadi di Pulau Pinang. Sama juga Syekh Al-Hadi ni, Al-Iman dia terbit di Singapura dan Al-Ikhwan dia terbit di Pulau Pinang pada 16 September 1926. Antara fokus utama akhbar Al-Ikhwan ni adalah penulisan Al-Ikhwan cenderung kepada perpaduan dengan pergerakan Islam dan sering bercakap tentang bahasa dan kebebasan wanita. Majalah itu juga diterbitkan oleh kaum muda. So antara fokus utama Al-Ikhwan adalah berkenaan dengan kebebasan wanita dan juga bangsa, semangat kebangsaan, semangat bangsa Melayu, bahasa Melayu dan kebebasan wanita. Dan yang ketiga adalah majalah Saudara, diterbitkan oleh Syekh Al-Hadi di Pulau Pinang. Sama juga, dia punya penerbit itu sama juga pada 26 September 1926, sama tahun dengan Al-Ikhwan. Antara fokus utama akhbar Saudara adalah penerbitan mingguan Saudara adalah kesinambungan daripada Al-Iman dan memberi tumpuan lebih kepada isu-isu agama yang menggalakkan rakyat tempatan mengutamakan orang Melayu untuk memperbaiki diri mereka sendiri. So ini adalah fokus utama akhbar Saudara. Dia adalah daripada kesinambungan daripada Al-Iman. Okey, seterusnya akhbar Naraca diterbitkan oleh Haji Abbas Muhammad Taha di Singapura pada tahun 15 Februari 1911. Antara fokus utama mencakap fokus utama ataupun topik-topik yang dibincangkan dalam akhbar ini, dalam akhbar Naraca ini adalah berkenaan dengan hampir sama dengan Al-Iman, iaitu fokus penulisan mengenai agama dan berita di Timur Tengah, terutamanya mengenai gerakan Faham Islam. So cakap dia fokus kepada gerakan-gerakan di Timur Tengah, di negara-negara Arab lah. Di negara-negara Arab bagaimana orang cakap penentangan dan semangat-semangat dan nasionalisme di negara-negara Arab. So bila dia buat macam tu, dia akan sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi rakyat tempatan ataupun masyarakat di tanah Melayu lah. Akhbar seterusnya adalah akhbar Majlis ataupun majalah Majlis, diterbitkan oleh Abdul Rahim Kajai di Kuala Lumpur pada 17 Disember 1931.
Akhbar ini sangat penting dalam menaikkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Melayu. Akhbar ini adalah sebuah kolom yang memberi peluang kepada pembaca berkongsi masalah politik, ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. So, akhbar majlis ni dia more kepada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi yang masyarakat tempatan hadapi lah. Okey, yang seterusnya adalah akhbar Warta Malaya, diterbitkan oleh Datuk Onn Jaafar di Singapura pada 1 Januari 1930. Penulisannya mengkritik dasar British di tanah Melayu. Ia juga merupakan satu platform kepada pembaca untuk bertukar-tukar idea. So akhbar ni dia mengkritik ataupun dia membahaskan dasar-dasar British yang dilaksanakan di tanah Melayu. Yang keempat, yang seterusnya adalah akhbar Utusan Melayu. Diterbitkan oleh Abdul Rahim Kajai juga di Singapura pada November 1907 sehingga 1922, dan dari 12 Mei 1930 dan sehinggalah Utusan Melayu ni ada sehingga pada hari ini. Jadi hari itu masa kerajaan PH memerintah, dia telah ditutup sekejap dan telah dikembalikan pada hari inilah. Dia sekarang ni kita dah boleh tengok Utusan Melayu ni dia ada versi online sebab dia mengikut trend semasa lah. Semasa yang mana orang kita ni kita tak sangat nak membaca secara secara hard copy lah. Jadi sekarang ni kita petik ada melalui digital, kita punya handset, melalui laptop dan sebagainya. So sebab itulah kebanyakan akhbar pada masa kini telah melakukan secara online lah. Dia terbitkan melalui online. Jadi kalau kita tengok Utusan Melayu sekarang ni dalam Facebook pun ada, dalam Twitter pun ada, dalam media sosial yang lain pun ada. Jadi dia hidup sampai sekarang. Jadi dia punya fokus dia adalah penerbitan dianggap sebagai simbol perpaduan Melayu, banyak menulis mengenai hak-hak orang Melayu dan mengkritik penjajah. Jadi masa tu yang awalnya dia memang melalui akhbar Utusan Melayu ni dia bangkitkan semangat nasionalisme, dia mengkritik penjajah British dan juga dia nak mensalurkan maklumat-maklumat yang penting kepada orang-orang Melayu. Jadi kalau hari ini kalau kita tengok akhbar Utusan Melayu ni dia lebih pro kepada satu parti politik lah, iaitu pada masa tu iaitu parti pemerintah, iaitu Barisan Nasional. Jadi sebab itulah masa kerajaan Pakatan Harapan memerintah, dia akhbar Utusan Melayu ni telah di-ban. Dia telah di-ban lah. Sebab dia pro kepada Parti Barisan Nasional ataupun UMNO lah. Okey, seterusnya akhbar atau majalah Cenderamata diterbitkan oleh pelatih guru di Maktab Perguruan Sultan Idris. Contohnya Zakbar. Ni akhbar ni adalah akhbar diterbitkan sendiri oleh kita punya universiti lah. Kalau dulu Maktab Perguruan, terus sekarang ni UPSI Universiti lah. Mula diterbitkan selepas Perang Dunia Kedua. Antara fokusnya adalah selain menulis mengenai aktiviti pengajaran dan pembelajaran di maktab tersebut, penulisan juga banyak menulis makalah yang menaikkan semangat nasionalisme di kalangan pembaca. Okey, seterusnya adalah Fajar Sarawak, diterbitkan oleh masyarakat Melayu Sarawak. Mula diterbitkan semasa pra-kemerdekaan. Antara fokusnya adalah penulisan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat Melayu Sarawak. Penerbitan ini juga menekankan pentingnya untuk meningkatkan taraf pendidikan orang Melayu dan menggesa rakyat yang melibatkan diri dalam perniagaan. So seterusnya adalah Lembaga Melayu, diterbitkan oleh Muhammad Yunus Abdullah di Singapura pada 31 Disember 1931. Antara fokusnya bermula sebagai terjemahan kisah perang di majalah Malay Tribune dan secara perlahan menjadi media perbincangan mengenai kepentingan masyarakat Melayu. Seterusnya adalah Panduan Guru, diterbitkan oleh Muhammad Hussein Rashid pada Julai 1922. Antara fokusnya adalah penerbitan pertama Persatuan Guru Melayu Pulau Pinang. Okey, seterusnya ini persatuan ni. Seterusnya adalah persatuan yang ditubuhkan untuk menentang kuasa penjajah. Antara persatuan-persatuan yang dibentuk adalah Kesatuan Melayu Singapura, ditubuhkan pada tahun 1926
individu yang terlibat adalah Melayu Singapura yang mendapat pendidikan Inggeris seperti Muhammad Yunus Abdullah, iaitu pengasas kepada kesatuan ini, Tengku Abdul Kadir dan Embok Suluh. So nama ni kena ingat dia kaitan dengan Kesatuan Melayu Singapura. So kalau ada soalan kuis tanya Kesatuan Melayu Singapura siapa yang mengasaskan, kena ingatlah, iaitu Muhammad Yunus Abdullah sebagai pengasas. Tujuan penubuhan Kesatuan Melayu Singapura adalah untuk meningkatkan taraf sosioekonomi orang Melayu dan menimbulkan minat mereka untuk melibatkan diri dalam bidang politik. Yang kedua adalah Persatuan Persaudaraan Sahabat PENA, iaitu PASPAM. Ditubuhkan pada tahun 1934. Individu yang terlibat adalah golongan elit terpelajar Melayu yang menyokong kaum muda seperti Syekh Alwi, SM Zainal Abidin dan Syekh Abdullah Al-Maghribi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf sosioekonomi orang Melayu dengan menganjurkan persidangan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. So kalau Persatuan Persaudaraan Sahabat PENA ni dia menganjurkan persidangan. Okey, seterusnya adalah Persatuan Melayu Perak, PMPK. Ditubuhkan pada September 18 September 1937. Individu yang terlibat adalah kebanyakannya kaki tangan kerajaan seperti Wan Muhammad Nur bin Wan Nasir dan S. Kasim. Tujuan ditubuhkan kesatuan ini adalah bekerjasama dengan British untuk melindungi kepentingan orang Melayu. So Persatuan Melayu Perak ni dia bekerjasama dengan pihak British untuk melindungi hak orang Melayu ataupun kepentingan orang Melayu. Okey, seterusnya Persatuan Melayu Selangor, di tahun penubuhan dia pada Jun 1937. Individu yang terlibat adalah Tengku Ismail bin Tengku Muhammad Yassin, Raja Bud bin Raja Yahya dan Raja Yaakob bin Raja Alang. Tujuan penubuhan Persatuan Melayu Selangor ni adalah boleh dianggap sebagai separa politik yang berjuang untuk hak-hak orang Melayu untuk berkhidmat dalam sektor kerajaan, pendidikan Melayu dan perlindungan hak-hak orang Melayu. Seterusnya adalah Persatuan Melayu Pahang pada Mac 1938. Individu yang terlibat adalah Tengku Muhammad bin Sultan Ahmad dan Datuk Hussein bin Muhammad Talib. Tujuannya adalah berjuang untuk kepentingan orang Melayu dan berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka. Seterusnya adalah Persatuan Melayu Negeri Sembilan. Ditubuhkan pada 9 September 1938. Individu yang terlibat adalah Tengku Muhammad Nasir dan Raja Nordin Muhammad Tahir. Dia punya tujuan penubuhan adalah berjuang untuk kepentingan orang Melayu dan berusaha untuk menyelesaikan masalah orang Melayu. Seterusnya adalah Persatuan Melayu Kelantan, ditubuhkan pada 20 April 1939. Individu yang terlibat Nik Muhammad Saleh Omar, Nik Yahya, Nik Daud dan Haji Osman Tahir. Tujuannya adalah untuk berjuang untuk kepentingan orang Melayu dan berusaha untuk menyelesaikan masalah sama juga. Okey, seterusnya adalah Kongres Melayu Seluruh Tanah Melayu. Tahun penubuhan dia daripada tahun 1939 sampai 1940. Individu yang terlibat adalah semua persatuan-persatuan Melayu di Semenanjung. So, kongres ni dia kumpulkan semua persatuan-persatuan Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Tujuan dia adalah untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemajuan persatuan-persatuan mereka, kebajikan negeri-negeri Melayu, hak-hak orang Melayu untuk berkhidmat dalam kerajaan dan kebajikan orang Melayu secara amnya. Seterusnya adalah Parti Komunis Malaya, PKM. Ditubuhkan pada April 1930. Individu yang terlibat adalah kebanyakannya Cina dan beberapa orang Melayu. Kalau kita tengok tokoh utama PKM adalah Cimping. Yang orang Melayu, Rasid Maidin, Samsiah Fakih dan sebagainya. So ini adalah orang kuat Parti Komunis Malaya lah. Tujuan dia adalah untuk membentuk sebuah republik komunis dan menggulingkan kerajaan British. Semasa pendudukan Jepun, mereka membentuk Malayan People Anti-Japanese Army, MPAJA, dan bekerjasama dengan British. So semasa Jepun memerintah Tanah Melayu, diorang Parti Komunis ni PKM ni ataupun dia buat satu gerakan iaitu Malayan People Anti-Japanese Army ni, satu angkatan tentera
dia bekerjasama dengan British, disalurkan dana oleh British, senjata-senjata oleh British untuk menentang Jepun. Mereka memerintah Tanah Melayu selama 2 minggu. Selepas Jepun kalah, MPAJA memerintah tanah ataupun PKM ni dia memerintah Tanah Melayu selama 2 minggu dengan kedatangan semula British. Akhirnya PKM hilang sokongan dan terpaksa berjuang secara gerila. So, faham tak gerila tu apa? So, gerila ni macam ni lah. Gerila ni dia jenis yang serang curi. Dia serang, dia lari. Dia serang, dia lari. Itu adalah dinamakan sebagai gerila. So, dia orang serang, dia lari masuk hutan. Dia serang, dia lari masuk hutan lah. So, ada cerita sebenarnya PKM ni. PKM saya ada apa family lah dekat Pahang. Belah wife saya kampung, dia pergi kat kampung tu lah. Masa pergi kat kampung tu ada seorang pakcik tu, dia dah tua. Dia kata dia masa zaman komunis dia ada lah. Dan dia kata dia kenal dengan Samsiah Fakih, dia kenal dengan apa Rashid Maidin. Dia kata orang ni adalah orang yang hebat dari segi agama, dari segi apa ilmu pertahanan diri. Dan orang-orang dulu biasa kan, dia ada yang kebal dan sebagainya. Dan orang ni dia cerita, dia orang ni dia punya ilmu tinggi tak tinggi, dia orang boleh jalan atas pelepah pisang tau. Dia orang boleh jalan atas pelepah pisang, tak tahu lah ilmu apa kan. Orang dulu-dulu memang macam tu. Dia suka apa? Menuntut ilmu. Jadi dia boleh berjalan atas pelepah pisang dan dia orang ni kuat. Macam Samsiah Fakih, dia perempuan. Saya dengar lah cerita-cerita daripada orang tua-tua dulu. Yang ni yang orang tua yang lain lah. Dia kata Samsiah Fakih ni sebab dia apa? Dia dah terikut sangat dengan ideologi komunis ni, dia sanggup bunuh anak dia. Yang tu tak tahu betul ke tak lah. Yang tu saya dengar cerita lah. Sebab apa ada di kalangan ahli-ahli keluarga dia menentang dia untuk sertai PKM. Jadi dia memberontak lah. Dia memberontak. Dia bunuh ahli keluarga. Yang tu tak tahu betul salah lah. Jadi saya cuma apa dengar cerita lah. Individu yang terlibat, orang Melayu yang berpendidikan tinggi, etnik Kesatuan Melayu Muda. Sekejap, mana dia ni? Okey, persatuan seterusnya adalah Kesatuan Melayu Muda, iaitu KMN, ditubuhkan pada Ogos 1938. Individu yang terlibat adalah orang Melayu yang berpendidikan tinggi, yang mempunyai ideologi radikal, iaitu radikal ni sayap kiri lah, iaitu dia lebih kepada penentangan lah. Mereka termasuklah pelajar dari Maktab Perguruan Sultan Idris, Sekolah Pertanian Sedang dan Sekolah Teknikal Kuala Lumpur. So, Maktab Perguruan Sultan Idris ni kita punya universiti lah. Sekolah Pertanian Sedang tu UPM. Dan Sekolah Teknikal Kuala Lumpur ni tak tahulah. Wartawan juga menyertai persatuan ini. Individu-individu tersebut termasuklah Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Abdul Karim Rashid, Isa Muhammad dan Ahmad Bustaman. So tujuan dia adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi tanah Melayu dan bentuk Melayu Raya, iaitu gabungan Indonesia dan Malaya. Ia mempunyai pendirian anti-British yang kuat walaupun ada antara mereka berpendidikan Inggeris dan tidak mahu bekerjasama dengan pihak British. Parti ini telah diharamkan pada Jun 1942 oleh pemerintah Jepun di tanah Melayu kerana mereka mempunyai hubungan dengan Parti Komunis. Sebab dia radikal lah. Dia radikal sama juga dengan gerakan komunis PKM lah. Okey, Kesatuan Melayu Malaya iaitu Malayan Union diperkenalkan oleh British selepas mereka kembali ke tanah Melayu apabila Perang Dunia Kedua selamat. Apabila Jepun balik, dia orang balik semula ke tanah Melayu dan dia orang nak memerintah semula lah. Sebab itulah berlaku konflik di antara PKM. Diluluskan oleh Parlimen British iaitu Sir Harold McMichael ditugaskan untuk mendapatkan tanda tangan 9 Sultan Melayu. So kena ingat Sir Harold McMichael. Semua tanda tangan Sultan berjaya diperolehi. Melayu Union diluluskan secara rasmi pada Januari 1946. So macam mana dia buat, macam mana dia pujuk Sultan, macam mana dia nego dengan Sultan sehingga Sultan-Sultan ni, 9 Sultan Melayu ni berjaya dipujuk untuk tanda tangan untuk menubuhkan Malayan Union rasminya pada Januari 1946. Okey, kenapa British memperkenalkan Malayan Union?
Yang pertama adalah menyatukan sistem negeri selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. So dia nak buat satu, orang cakap satu sistem untuk nak satukan, sistem berpusat lah dia panggil ya. Dia nak buat satu sistem berpusat untuk nak kontrol negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yang kedua adalah bila ada sentimen anti Melayu kerana terdapat sebilangan kecil etnik Melayu bekerjasama dengan pihak Jepun. So semasa kedatangan Jepun ada di kalangan orang Melayu ataupun etnik Melayu yang bekerjasama lah dengan pihak Jepun untuk memerintah tanah Melayu. Sebab itulah Jepun dengan senangnya berjaya masuk di tanah Melayu dan berjaya mengalahkan Jepun lah sebab ada bantuan daripada rakyat tempatan dengan slogan yang dia bawa tu, Asia untuk Asia tu, jadi rakyat itu tertarik lah. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya lah. Yang ketiga adalah memberi peluang masyarakat tempatan memerintah tanah air sendiri dengan arahan dari British. So dia Melayu Union ni dibagi peluang kepada masyarakat tempatan untuk memerintah, tapi dia kawal kita. Dia yang tetapkan dengan cukai, dengan apa benda semua dia yang tetapkan lah. Yang keempat, penyatuan politik tanah Melayu dan mewujudkan identiti supaya dalam kalangan masyarakat berbilang etnik. Okey, ciri-ciri negara Melayu Union ataupun ciri-ciri negara yang British nak adalah yang pertama, semua negeri semenanjung berada di bawah pentadbiran yang sama, iaitu satu tadbiran pusat lah yang dikawal oleh British. Yang kedua, Singapura tidak termasuk kerana ia adalah tanah jajahan mahkota. Yang ketiga, kedaulatan semua sultan dihapuskan. Ini yang diorang nak. Kedaulatan semua sultan, 9 sultan dalam Melayu ni, di tanah Melayu ni, diorang nak hapuskan. Yang keempat, kewarganegaraan berdasarkan konsep jus soli. Yang kelima, Kesuruhjaya negeri mengetuai pentadbiran di setiap negeri. Dia letak seorang Kesuruhjaya negeri untuk mengetuai pentadbiran-pentadbiran di setiap negeri lah. Okey, seterusnya adalah penentangan terhadap Melayu Union diketuai oleh Datuk Onn Jaafar. Sebab-sebab penentangan adalah kerakyatan jus soli. So kita menentang sebabnya pihak British ni dia masuk rakyat daripada China dan India. So dia nak bagi automatik. Dia nak bagi rakyat kerakyatan secara automatik lah. Kedaulatan sultan dihapuskan. Melayu Union dirancang hanya melibatkan pihak British. Kaedah British mendapatkan tanda tangan daripada pihak sultan. Sama ada orang cakap secara paksaan dan ugutan. Yang menentang adalah 41 Persatuan Etnik Melayu akhirnya berjaya menubuhkan parti UMNO. So daripada 41 persatuan tu dia bergabung dan mewujudkan sebuah parti iaitu UMNO lah, yang wujud sehingga sekarang. Etnik bukan Melayu melalui Kesatuan Demokratik Tanah Melayu iaitu Malayan Democratic Union. Kaedah penentangan melalui penulisan di akhbar seperti Utusan Melayu dan akhbar majlis, bergabung dengan melilit kain putih di songkok, dia orang buat mogok lah, boikot majlis perasmian untuk Malayan Union. So ni akhbar lah Malayan Union, penentangan terhadap Malayan Union. Sultan wife, isteri Sultan antara orang yang lead yang ke depan untuk menentang Malayan Union. Okey, seterusnya adalah Persekutuan Tanah Melayu 1948 menggantikan Malayan Union setelah idea tersebut gagal. So selepas Malayan Union ditentang, akhirnya gagal dilaksanakan. Pada 1948 terbentuklah satu Persekutuan Tanah Melayu. Idea mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu muncul pada penghujung tahun 1946 setelah Malayan Union gagal. Ditentang oleh etnik bukan Melayu melalui Malayan Council Joint Action AMCJA diketuai oleh Tan Cheng Lock. Ditentang oleh etnik Melayu melalui Pusat Tenaga Rakyat, Putera Hasil Gabungan PKML, API dan AWAS. Okay, penentangan Putera AMCJA terhadap Persekutuan Tanah Melayu. Kita tengok mereka mencadangkan perlembagaan rakyat. Cadangan daripada AMCJA
dia tentang Persekutuan Tanah Melayu, dia ada bagi cadangan lah. Antara cadangannya adalah Singapura berada dalam Tanah Melayu, badan perundangan dan ahlinya dipilih oleh rakyat, hak yang sama untuk semua penduduk yang mengakui Tanah Melayu sebagai negara mereka, Sultan dikekalkan dengan menggunakan sistem raja berperlembagaan, dan etnik Melayu diakui sebagai pribumi. So Sultan dikekalkan dengan menggunakan sistem raja berperlembagaan ni adalah kekal dan idea daripada AMCJA, dan ianya kekal sehingga hari ini ya. Okey, cadangan daripada Putra, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British bersama-sama mentadbir negara. Semua penduduk dipanggil Melayu. Merah dan putih menjadi warna rasmi bendera. So ini adalah merupakan cadangan daripada Putra, dan ianya kekal dalam perlembagaan Malaysia pada hari inilah. Okey, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu PTM 1948, British tidak menghiraukan perantangan dari Putra dan AMCJA. Pada waktu ini, British mula menerima idea daripada UMNO, iaitu yang pertama, 9 negeri Melayu semenanjung membentuk Persekutuan Tanah Melayu, Singapura tidak termasuk. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik dan dibantu Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Persekutuan. Sultan berkuasa di negeri masing-masing. Yang keempat, kerajaan menjaga hal-hal seperti kesihatan, tanah, pendidikan dan pertanian. Yang kelima, syarat kewarganegaraan diperketatkan, tak sama macam Jusoli. Yang keenam, etnik Melayu diletakkan sebagai pribumi dan wakil dalam kerajaan perlu ada etnik Melayu. So dalam kerajaan ni kena ada, macam mana pun kena ada wakil daripada etnik Melayu. Okey, kemunculan parti politik selepas Perang Dunia Kedua, yang pertama UMNO, iaitu United Malay Nation Organisation, diasaskan oleh Datuk Onn Dakfar pada 11 Mei 1946, bermula dengan slogan Hidup Melayu dan mengubah kepada Merdeka. Berjaya membawa kemerdekaan di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman. Kalau kita tengok masa zaman BN memerintah Barisan Nasional, dia punya sambutan kemerdekaan tu meriah lah, sebab parti politik yang membawa kepada kemerdekaan adalah daripada UMNO. Jadi semasa kita tengok perbezaan semasa zaman PH atau Pakatan Rakyat pemerintah, sambutan kemerdekaan tu kita tak nampak ni sangat lah, sebab parti PH ni dia baru dibentuk lah, dan juga orang cakap dalam parti komponen parti PH ni adalah dari kalangan juga daripada kalangan orang-orang UMNO jugalah, macam Anwar Ibrahim dulu. Orang cakap Anwar Ibrahim dulu dalam UMNO, dan dia keluar sebab ada ketidakpuasan hati ataupun dipecat oleh UMNO. Yang kedua, MIC, Malaysian Indian Congress, diasaskan oleh John A. TV pada 8 Ogos 1946. Tun Sabantan merupakan tokoh penting membawa kemerdekaan bersama UMNO dan MCA. Dan MIC ni. MIC. Okey, MCA, Malaysian Chinese Association, diasaskan pada 27 Februari 1949 oleh Persatuan Etnik Cina di Tanah Melayu. Tun Tan Cheng Lock merupakan tokoh penting membawa kemerdekaan bersama UMNO dan MCA. So ini adalah merupakan 3 parti komponen politik dalam kalau sekarang dikenali sebagai Barisan Nasional lah, dan dibawa masuk parti-parti lain yang menjadi parti komponen lah dalam Barisan Nasional lah. Okey, Parti Perikatan. So dulu ketiga-tiga ni dia bergabung, dia membentuk Parti Perikatan. Kalau Parti Perikatan tu sekarang ni adalah Barisan Nasional lah. Kalau dulu dia panggil Parti Perikatan, dan dia tukar nama menjadi Barisan Nasional. Okay, Parti Perikatan merupakan parti komponen gabungan antara UMNO, MCA dan MIC. Idea mewujudkan Parti Perikatan muncul pada tahun 1955 ketika PRU pertama nak berlangsung lah. Yang kedua, British mahukan parti yang menang PRU mewakili etnik utama di Tanah Melayu. Yang ketiga, UMNO, MCA dan MIC bersepakat membentuk gabungan, walaupun membentuk gabungan setiap parti bergerak dengan perjuangan sendiri. Walaupun dia bergerak dengan perjuangan sendiri, tapi dia bentuk satu
satu apa gabungan untuk nak menang dalam pilihan raya lah. Okey, rundingan kemerdekaan, perkara penting yang diambil kira ialah konteks sosial antara etnik pribumi dan bukan pribumi. So konteks sosial ni kena faham, iaitu satu orang cakap konteks sosial ni adalah satu apa timbal balik ataupun orang cakap uh, timbal balik ataupun win-win situation. Win-win situation di antara kaum Melayu dan Cina dan juga India. So kaum Melayu dia bersetuju untuk menjadi memberikan hak kewarganegaraan ataupun hak kerakyatan kepada kaum India dan Cina, dan kaum Cina memberi bersetuju untuk mengekalkan hak keistimewaan orang Melayu dalam perlembagaan sehingga sekarang. Tunku Abdul Rahman mengetahui rombongan ke London pada tahun 1956 setelah Parti Perikatan menang pada PRU yang pertama. Setelah rombongan London selesai pada 31 Ogos 1957, dipersetujui sebagai tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dikuatkuasakan dalam perlembagaan pada 27 Ogos 1957. So kita sambut pada 31 Ogos 1957. Okey, hal-hal penting etnik peribumi bersetuju melonggarkan syarat kewarganegaraan. Saya cakap tadi lah, dia ada orang cakap win-win situation ataupun dia ada timbal balik dia ada timbal balik. Yang kedua, sebagai balasan etnik bukan peribumi mengakui kedudukan raja, bahasa rasmi, kedudukan agama Islam dan hak-hak peribumi ataupun hak keseluruhan peribumi. Akhirnya PTM lahir sebagai sebuah negara merdeka pada 31 Ogos 1957 dan Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri, manakala Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri dan Tuanku Abdul Rahman dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diteliti oleh Suruhanjaya Rek. Kenapa dia nak teliti? Sebab ada orang cakap ada penentangan ataupun dia nak, sebab perlembagaan ni dia memang boleh diubah. Perlembagaan ni dia tidak statik. Dia boleh diubah dari masa ke semasa lah. Penggunaan sistem raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong YDPA menjadi ketua negara, 9 orang sultan akan bergilir menjawab jawatan yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri menjadi ketua kerajaan, beliau akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, menggunakan sistem demokrasi berparlimen. Parlimen terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang keempat, syarat kewarganegaraan diteliti kembali dalam Suruhanjaya Rek, oleh Suruhanjaya Rek lah. Ini antara kelihatan-kelihatan akhbar tentang kemerdekaan lah. So seterusnya untuk topik sebenarnya adalah pembentukan Persekutuan Malaysia. Ini Persekutuan Tanah Melayu. So kena jelas lah, Persekutuan Tanah Melayu dengan Persekutuan Malaysia. So Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada tahun bila? Oh tadi je. Siapa berhenti jawab? Siapa pandai? Siapa tahu? Persekutuan Tanah Melayu dibentuk bila? Hai. Tak ada jawapan ni. Bila? Persekutuan Tanah Melayu ni secara rasmi dia adalah tarikh kemerdekaan kita lah, pada 1957 lah. Dia dibentuk pada 1957 dan dia selepas Melayu Union lah, Melayu Union lah. Jadi selepas Persekutuan Tanah Melayu ada Persekutuan Malaysia. So Persekutuan Tanah Melayu ni adalah hanya untuk Semenanjung sahaja. Jadi kalau Persekutuan Malaysia dia termasuk Sabah Sarawak dan juga Singapura satu lah. Okay, ya. So setakat ini saja untuk kita punya topik pada minggu ni. Jadi minggu depan kita akan masuk kepada Persekutuan Malaysia.
Jadi ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, kita stop dekat ni dan kita jumpa lagi lah pada minggu depan. So minta tolong ketua kelas untuk ambil kehadiran. Ketua kelas untuk ambil kehadiran pada minggu ni melalui Google Form. Supaya kawan-kawan kita dapat isi lah yang mana yang kita kasihanlah kepada yang tak dapat nak isi melalui Google Form, melalui MyGuru, melalui yang tidak masuk melalui MyGuru, jadi dia kena isi Google Form. Dan semua yang dalam ni kena isi Google Form supaya kita ada backup. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Doktor. Maaf nak ambil masa doktor. Saya nak tanya pasal yang kumpulan tapi lain sensitif pula. Saya nak bertanya, berkaitan tugasan perkumpulan, ada dinyatakan dalam arahan tugasan untuk menyatakan isu-isu utama yang dibangkitkan penulis artikel serta penjelasan sama ada isu tersebut menarik atau tidak. Tapi saya kurang jelas dengan arahan tersebut. Boleh minta tolong saya jelaskan? Okey. Dia kata isu-isu utama dalam artikel sama ada menarik atau tidak tu terpulang kepada diri kamu. Maksudnya menarik itu artikel tu menarik kena tengok isu utama artikel tu. Contohnya dia contoh pasal isu sosial, isu politik contohnya. So terpulang pada pandangan kamu. Contohnya isu politik, dia tak sentuh secara menyeluruh. Dia hanya sentuh secara satu parti saja, contoh macam tu. Kita kena bagi cadangan dan juga dia punya kelebihan artikel tu. Kalau kamu rasa macam tak menarik, kena bagi sebab apa tak menarik. Pandangan kamu. Kalau kamu rasa menarik, kalau ada dua-dua, masuk dua-dua. Tak menarik di segi ni, lepas tu kena bagi cadangan lah. Sepatutnya penulis kena sentuh isu secara menyeluruh dan sebagainya. Contoh macam tu lah. Kalau kamu nak letak dua-dua, okey, dari segi ni dia tak menarik, tapi ada yang menariknya dari segi apa-apa. Itulah contohnya macam tu. Okey ke? Okay, terima kasih doktor. Alright. So bincang dengan kawan kamu lah. Cari poin-poin penting, cari isu-isu, tengok dia punya dia punya isu apa yang dibincangkan dalam tu. Lepas tu kamu buat analisis ataupun kamu buat macam table lah, buat table menarik atau tak menarik macam tu lah. Ya. Ada lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita stop setakat ini untuk minggu ni dan saya harap kamu berada dalam keadaan sihat lah. Sihat selalu, jaga diri, jaga SOP. Kita punya kes COVID ni semakin meningkat lah. Dan KKM jangkakan akhir tahun ataupun akhir Disember ni kes akan naik satu kali ganda. Dan juga kalau saya kawan saya ada bekerja di hospital hospital di Lembah Kelang lah. Dia kata sekarang ni banyak yang masuk ward yang dah ambil vaksin, tetapi dia orang tengok setakat ni yang masuk banyak, tapi yang majoriti sekarang ni yang masuk ward, yang kena COVID, yang masuk ward adalah daripada vaksin Sinovac. Itu kena berhatilah SOP, pakai mask selalu, jangan besar, jaga diri lah. Assalamualaikum. Kerja kumpulan tu hantar dalam bentuk PowerPoint. Kerja kumpulan tu adalah PowerPoint lah, slide PowerPoint lah. So kena baca betul-betul arahan tugasan tu. Jangan kamu terlepas. Kena baca betul-betul arahan tugasan tu. Submit pada minggu ke-9. Dah boleh start dah. Sekarang ni dah minggu ke-5 dah.
Ada 4 minggu, ada sebulan lagi. So, harap kena cepatlah. Minggu ke-9 wajib semua kena submit lah. Hanya ketua kumpulan saja yang submit. Wajib kena ada lah. Kalau tak ada, memang kena tolak markah. Okey ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey doktor.